dapat, nikmat sudah dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. Hadirin hadirat pun hadirin tuan-tuan muslimin, datuk-datuk, tuan-tuan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia Allah jualah, maka pada hari yang barakah ini, yang mana hari yang sepatutnya tiga perkara yang kita lakukan, iaitu baca Al-Quran. Malam tadi saya yakin semua umat Melayu Islam di Malaysia ni baca surah Yasin, sebab malam tadi bermula Jumaat, dan pagi tadi ataupun ada di kalangan kita malam tadi dan sudah pasti pagi tadi sempena hari Jumaat. Tak ada cerita hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, Jumaat. Baca Yasin pun jarang bunyi. Baca malam Senin baca Yasin, malam Jumaat jarang jumpa, melainkan orang meninggal, tahlil dan sebagainya. Hari Jumaat adalah hari baca Quran. Simbolnya ialah surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, panjang 110 ayat. Surah yang duduk di tengah-tengah juzuk yang ke-15. Kalau dulu tuan-tuan perasan, Quran lama-lama dulu ada warna merah, kalimah wal yatalattaf. Tapi sekarang dah tak ada dah. Tapi nak ceritakan, di situ adalah antara ayat-ayat yang berada di tengah-tengah ayat kalimah baca Al-Quran, surah Yasin ataupun sebut tadi surah Al-Kahfi. Tuan-tuan, sorry to say, satu benda yang cukup malang
kalau kita belum habiskan surah Al-Kahfi, sebab ada beberapa priority atau benefit pada bacaan surah Al-Kahfi. Ayat pertama hingga 10, siapa yang menghafaz, saya membaca sekurang-kurangnya, dalam hadis-hadis sahih sebut selamat daripada fitnah Dajjal. Ada bingkisan coretan para alim ulama, waktu itu kita berada di waktu Dajjal dan kita masih hidup. Selalunya time Dajjal ada ni, orang beriman, ulama-ulama banyak dah tak ada dah. Itu tanda-tanda kiamat yang besar. Lalu barang siapa yang nak selamat diri dia, maka dia akan baca, hafaz surah tadi ni, Alhamdulillah, sampailah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, maka dia terselamat dari fitnah Dajjal. Nabi SAW pesan kat sahabat, tolong hafaz doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nabi arahkan sahabat-sahabat hafaz hadis ini, dan seorang sahabat kata, seolah-olah paksaan Nabi ke atas kami, suruh kami hafaz hadis ini yang berbentuk doa, seolah-olah dia adalah ayatun min ayatil Quran. Bila baca before salam, selepas fil alamin innaka hamidum majid. Imam Tawus tanya anak dia salat, dah salat? Dah ya. Baca tak doa tu? Tak baca. Aid, mayang balik. Tak elok, tak confirm, tak sah. Oh, dia buat undang sendiri supaya anak dia terselamat dari fitnah Dajjal. Satu, atau baca Quran. Yang keduanya berzikir. Zikir banyak. Sebaik-baik selawat ialah pada hari Jumaat. Selawat bukan susah, dan selawat yang paling baik ialah selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Atau nak tambah Allahumma salli sayyidina Muhammad pun tak ada masalah, tak tambah pun tak ada masalah, seperti selawat. Last Friday agak-agak berapa kali zikir yang paling baik hari Jumaat ialah iaitu selawat atas Nabi. Yang keduanya ialah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, kalimatan khafifatan habibatan ila rahman saqilatan ila fil mizan. Kalimah dua je, Tuhan sayang, berat bertimbangan, ringan disebut tapi susah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Bila nak start? Today. Buat. Yang ketiga ialah istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa. Panjang sangat Ustaz, tak apa kita pendekkan. Astaghfirullahal azim. Saya cabar tuan-tuan, dalam masa 5 minit kita boleh dapat lebih kurang 300 minit. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Boleh buat. Benda simple. Dan zikir ni tak susah, senang je. Jangan pula kata zikir-zikir hak Nabi buat ni berat, kata dia.
Dah tak berapa ringan je. Tapi pasal ni kedil ab kedil kader pun kharap ho gaya. Ni jiwa kita ni payah, dia jadi sibuk ikut kepala otak dia. Bukan susah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Mungkin suara dia sedap. Subhanallah, hamdi, subhanallahil azim. Macam bebai pula. Buat begitu. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Saya masalah. Yang tiga daripada iaitu istighfar banyak-banyak. Minta ampun ya Allah. Kita ni banyak dosa tuan-tuan. Tapi untuk umat Nabi Muhammad ni, every salat menghapuskan salat dosa before salat. Orang yang sembahyang Jumaat terhapus dosanya selepas subuh. Orang yang salat asar hapus dosanya selepas Jumaat. Orang yang salat maghrib terhapus dosanya selepas asar. Orang yang salat isya terhapus dosanya selepas maghrib. Orang yang salat fajar terlepas dosanya selepas isya. Mana apa maksud dia? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, memang pemurah, memang penyayang. Kita je tak sayang Allah, kita je tak pemurah, kedekut berkira nak mampus. Tuan-tuan, ramai di kalangan kita yang tidak tunduk sujud pada Allah. Adakah Allah turun balak bencana dalam negara kita? Tak. Jangan seego dengan dosa yang kita buat. Berarti dengan salat Jumaat yang lepas dihapuskan oleh solat Jumaat yang tuan-tuan buat sebentar lagi insya-Allah. Maksud dia nak bagi tahu, kita tambah lagi yang dosa-dosa kita tak perasan, tak sengaja dengan istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, tambah-tambah kita kerja dengan orang, kerja dengan kerajaan tuan-tuan. Punctuality masa culas ponting 2-30 minit kadang sehari. Itu termasuk dosa. Kita kerja dekat pejabat, pukul 10 tuan keluar ni presin 14, tuan pergi makan presin tak berapa entah, nak bilang tak reti dah. Wis pun pening kepala nak bicara tempat tu. Lebih setengah jam pergi balik, setengah jam makan sejam, kadang-kadang every day like that. Tapi dosa sebab kita culah waktu. Maka duit tadi kena buat apa? Keluarkan untuk sedekah, derma, sebagai membersihkan harta, tazkiyatul amwal. Dosa banyak tuan. Yang ketiga ialah kita berdoa banyak-banyak, baca Quran, berzikir dan so on what time berdoa yang paling hebat? After solat asar. Dah disebut after solat asar berdoa sampailah nak terbenam matahari. When? Today. The king of the day, raja bagi segala hari. Tuan-tuan tanya last Friday apa kita dah buat? Waktu masa kan kita sibuk nak ajak kawan makan minum, kita nak melepak. Pernah ada waktu itu berdoa? Start pada hari ini tuan-tuan. Itu antara dia. Dan apa yang saya nak buat tuan-tuan ialah satu hari Sayyidina Al-Barra radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahawa beliau pernah menguruskan jenazah sahabat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duduk di tepi kubur dan Nabi menangis. Menangis Nabi ini sehingga air matanya membasahi tanah. Bayangkan tengok ayat mata basah tanah, cakap basah baju, tak heran. Bila sahabat Nabi meninggal, kata Al-Barra radhiyallahu an, Nabi teriak punya teruk, punya sakan Nabi teriak sampai tempat Nabi duduk depan Nabi tu, depan kepala Nabi, bawah kepala Nabi tu basah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, ya ikhwani, ini saya lagukanlah, bukanlah jadi macam tu.
Ya ikhwani limisli hadha, ya ikhwani limisli hadha. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, kita semua macam ni, tunjuk kubur. Fa'iddu, maka buatlah persediaan untuk duduk dalam macam ni. Kita pergi kubur macam mana? Yang syok pergi kubur tu, yang gaya isap vape ni, macam ni vape, jatuh kat teguk ni, dengar talqin, memang kurang ajar. Sorry to say, benda makruh tak boleh buat di atas, di kawasan perkuburan. Kalau saya ada dalam kuburan tu, selalunya saya rasa saya lah tak pernah tak tegur, termasuk adik saya sendiri. Masa ayah saya meninggal 20 Julai tahun lepas, adik-adik dengan kawan dia hisap ni, dia kata, boleh tak minta tolong buat hisap rokok? Kalau saya kata hampa ni jahil, hampa marah. Tak boleh buat benda makruh, sebenarnya haram, tapi saya cakap lembut sikit, di atas kawasan perkuburan. Dengar talqin, dengar kuliah. Yang paling teruk di kalangan kita, kawan kita rakan sejawat meninggal, pergi ziarah tapi haram tak solat. Apa jenis mangkak punya orang ni. Pergi tengok, bagi duit buah dalam jak, suruh solat tak solat. Sunat je Ustaz, kalau tak solat pun tak berdosa. Bagus. Kalau semua hukum macam tu, siapa nak solat dia? Lepas tu Nabi janji, hello, Nabi promise dengan kita, promise our prophet 40 orang yang solat jenazah, dan mereka ni tak syirik pada Allah, menjadi syafaat kepada jenazah. Dan hadis Bukhari disebut. Sedih tuan-tuan yang sembahyang 14 orang, kecuali PKP pun tak boleh buat apa lah. Kalau dia mati COVID pun, maksud dia mati syahadat kebaikan dia. 20 orang solat jenazah. Ini contoh nak beritahu kat kita, muslimin muslimat sekalian. Tengok, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqo fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, janganlah kamu terperdaya dengan kehidupan di dunia. Nak kaya-kayalah, siapa tak larang, Tuhan tak larang. Nak pakai kereta besar mana pakai, tapi jangan terpedaya, menyebabkan kamu kaya, kamu sombong dengan orang. Nak dapat pangkat besar mana, melantak kamu lah, pangkat apa besar, jawatan apa dan sebagainya, tapi jangan terpedaya dengan dunia yang menyebabkan kamu sombong dengan kuasa kamu, dengan pangkat kamu, jawatan kamu. Seorang lelaki Ansar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bijak? Lalu Nabi menjawab, mereka yang paling banyak mengingati mati dan bersedia untuk kehidupan setelah kematian. Mereka itulah orang-orang yang paling bijak. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ini antara hadis yang sahih, riwayat Imam Ibnu Majah. Sahabat, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bijak? Nabi jawab, aksaruhum zikran lil maut, orang yang paling banyak ingat mati. Dia bukan takut mati tau, ini kita kena faham tu. Mati pasti, nak takut buat apa? Tengok semalam, bekas malam tadi 2:30 pagi, bekas vokalis penyanyi meninggal pagi Jumaat. Siapa sangka?
Bukan 60 tahun, muda lagi. Ni kita fikir yang ini ni, yang cakap ni tak mati-mati lagi. Tuan-tuan, minggu lepas Jumaat, sebelum khutbah Jumaat di Puncak Alam, saya khutbah tahun minggu lepas. Tak macam dia main. Kalau aku mati nanti, orang kimbus aku dalam tanah, orang tutup, orang balik. Agak-agak boleh tak aku jawab soalan muka nakir? Tuan, memang ialah cara saya suka gurau senda, suka lawak sebagai dengan kawan semua. Ingat mati je, confirm ayat mata akan terbit. Kan? Tema-tema lagu tu mah, dipukul dipalu sehari-hari, barulah ia sedarkan diri. Hidup di dunia tiada bererti, akhirat di sana sangatlah rugi. Betul. Akhirat masuk barzakh akhirat kan tu. Stesen yang mula-mula sebelum sampai stesen yang kedua di Adam Padang Mahsyar. Aksaruhum zikran lil maut, orang yang bijak ialah orang yang sentiasa ingat pada mati, bukan takut mati. Bila Nabi teriak ketika mengebumikan sahabat depan Al-Barra radhiyallahu an, ikhwani limisli hadza fa'idu. Kawan-kawan, kita semua macam ni, carilah persediaan, preparation for our tomorrow. Tengok. Kemudian seterusnya, kalau tuan-tuan pernah melihat, Allahu Akbar, Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, tokoh sufi, wafat pada tahun, ada kata 405, ada kata 412. Dia ni, tengok, dia ada seorang jiran yang kaya raya. Jiran tadi ni sedang sakit. Jiran kaya raya ni sedang sakit, dan dia tahu perangai orang kaya ni, dia semayang. Bila Abu Ali Ad-Daqqaq ziarah dia, tuan ni sedang sakit apa? Orang kaya tu jawab, semalam waktu aku bangun tidur, aku berniat ingin berwuduk untuk melaksanakan salat tahajud. Oh, hebat orang kaya ni. Kemudian aku tergelincir dekat bilik air. Lalu punggung aku tu ialah berumur dah. Lari dia punya backbone dia tu, lari lah, slip disc macam saya lebih kurang, dan menyebabkan aku demam. Jawab saudagar kaya jiran kepada Abu Ali Ad-Daqqaq. Apa Abu Ali kata? Engkau ni tuan ni orang kaya. Ibadah yang lebih bermanfaat bagi tuan ialah ambil duit sedekah kat orang. Bukan solat malam. Kok tu pula. Orang kaya dia dah buat amal ibadat, ambil semain, dia buat tahajud, jatuh bila ayat. Tapi Abu Daqqaq, Ali Ad-Daqqaq kata apa? Tuan dah kaya. Tuan hanya guna duit tuan, dan tuan bagi dekat orang miskin, derma, lebih bermanfaat daripada tuan solat malam sampai jatuh tergelincir kat bilik air. Kalau tuan solat, tuan makan sorang-sorang, itu bukan persediaan. Tapi kalau tuan guna duit tuan sedekah kat orang, itu bermanfaat. Itulah namanya al-isti'dad. Ramai orang kita tak perasan ke? Saya pergi Kedah ceramah ni minggu depan, pergi lagi 23, 24. Baru ni 2 minggu turut, hujung bulan 10, awal bulan 11 kita pergi. Apa buat? Derma untuk beli van jenazah.
derma untuk buat pagar kubur. Sedangkan kampung itu kampung yang lama, anak murid pun lama. Pasal apa? Sebab tidak ada cara ataupun perkara yang boleh menyebabkan dia nak konsisten dengan kebaikan dia buat. Nah, bukannya susah, bukannya payah, tetapi senang dan amat mudah. Tetapi kadang-kadang orang kita ni, dia nampak solat malam itu lebih hebat daripada segala-galanya, tetapi bukan Abu Ali Ad-Daqqaq nak tolak apa nama ni solat, tidak, tetapi melihat kepada kepribadian orang kaya tadi ni. Solat bagus, umrah tiap-tiap tahun, tapi bab-bab sumbangan dan sebagainya dia tak nak buat. Maksud dia buat benda tu untuk diri dia dan bukan untuk orang lain dia buat, tapi pahala dapat ke dia. Lalu kata Abu Ali Ad-Daqqaq, dia kata apa? Idza kana talabul ilmi fariidatun fa talabul ma'lumi afrad. Jika mencari ilmu itu wajib, maka mencari kebenaran ilmu itu lebih wajib. Kita belajar dan membenarkan ilmu, maka kita mengamalkan kebenaran yang ilmu bagi tahu itu lebih wajib daripada kita menuntut ilmu yang wajib tadi ni. Maksud dia, bila kita ada ilmu, beramallah. Sebab itu biar sedikit tapi berkesenantiasaan. Kenapa nak bagi tahu? Kita perlu adakan satu persediaan untuk kita. Tuan-tuan puasa sunat, tuan-tuan dapat seorang. Tuan-tuan pergi haji umrah, tuan-tuan dapat seorang. Tuan-tuan puasa dapat seorang. Tuan-tuan solat malam 1000 rakaat, tuan-tuan dapat seorang-seorang aja. Tapi kalau tuan-tuan bagi RM10 kat orang boleh makan, minum, orang boleh belanja, tuan-tuan dapat kalau 100 orang, 100 kita dapat pahala kebaikan ganjaran bakal lebih banyak daripada benda yang biasa. Ini antara dia tuan-tuan muslimin. Sebab itu tuan-tuan, mengajak tuan-tuan dengan masa yang ada ini, lebih kurang 5 minit lagi nak masuk solat Jumaat atau waktu zuhur atau waktu Jumaat. Gambaran-gambaran yang saya bagi tuan-tuan nak bagi tahu bekalan kita tu penting tuan-tuan. Siapa yang ingat, yang cerdik, kata Nabi SAW, ialah orang yang banyak ingatkan mati dan dia mencari sebanyak mungkin persediaan untuk kematian dia. Memanglah James Bond kata tomorrow never die, but we will die, but we don't know when, how, and which place we want to die. Tuan-tuan, Ustaz Saim Bahrim tak mustahil kan? Adik Ustaz Zul Ramli bin Razali, selebriti dakwah yang terkenal kan, adik dia nama lupa dah, subhanallah, Pakistan juga, baru 30-an balik kuliah, jatuh bilik air, kata jatuh meninggal, mudah lagi. Yang saya tak mati-mati lagi, dah 52 tahun dah, dah dapat cucu seorang dah, tak mati-mati lagi. Maksud dia apa? Ini inisiatif, and saya kena kreatif macam mana nak cari persediaan. Saya belajar di Pakistan 7 tahun, bukan duit mak bapak saya. Saya ulang, yang saya sebut dia dapat pahala Jumaat ni. 2 orang ni bagi saya duit setiap bulan, dan 2 orang ini yang duduk seksyen 3 Shah Alam dan Taman Mulati Fasa 5 Ulu Kelang, dia orang dah meninggal dunia dah. Dan saya hari ini depan tuan-tuan, duit mereka 99.999%. No need angkat tangan, doa tak payah. Saya main ceramah ni, automatically dia orang dapat. Itu yang the name of preparation untuk hidup dia orang besok. Tuan-tuan, so tengah hari ni saya ambil peluang sikit, tuan-tuan mari solat di Kelang Al-Quran ataupun Nashrul Quran. Nashrul bukan kelang, tapi penyebaran Quran. Kalau kelang ni masna', tapi nak bagi tahu Nashrul Quran adalah nama kepada kelang percetakan Al-Quran yang ada depan dua-dua ni. Tuan-tuan, ni satu. Dan tuan-tuan tengok kaunter, saya nak tuan-tuan berapa ramai yang teringin nak sumbang komitmen. Every month 2-30 ringgit dia potong akaun dia. Ke mana?
nashr Quran. Apa dia? Wakaf kertas Al-Quran, so very high quality. Nih, sulang balik, berapa ramai yang teri nak berkomitmen konsisten walau RM10 macam monthly nak bantu kita cetak Al-Quran. Saya secara tak langsung terlibat dalam nashr Quran ini secara tak langsung. Berapa ramai? So tuan-tuan bila fikir insya-Allah depannya Quran mufid, Quran yang cantik, terjemahan semua tuan-tuan. Ini berat, bila berat harga dia, kalau ringan harga dia. Ini bukan nak berniaga pula asal laris barang laku asal laris, bukan gitu. Tapi nak bagi kita semua ni, ini wakaf Al-Aqsa RM30. RM10 ini tujuan untuk mewakafkan dana renovation pembinaan semula masjid yang dibom pada bulan 5 tahun lepas, tahun ini oleh Yahudi La'atullah di Gaza, Palestin. RM30. Dan ini juga Quran mufid yang tuan-tuan boleh hadiah kepada setiap rumah. Satu rumah ada Quran ni, Quran yang cantik dengan harga baru RM135. Ada orang jual tuan-tuan, tak sebut nama syarikat mana, sampai RM250. Ada pula buat wakaf pula 10 nama letak seorang RM50, 10 nama dah RM500 tuan-tuan. Tapi jangan kacau dia, itu dia orang berniaga, bermuamalah. Jadi maksud tuan-tuan boleh dapat dengan nilai RM150, tuan-tuan tengok Allah, insya-Allah. Mungkin hari ni tak boleh nak beli, tuan-tuan ada azam, ana nak komitmen dengan sumbangan aku ni nashrul Quran, tersebar Quran. Jadi moga-moga insya-Allah ada manfaat perbincangan kita pada pagi ini. Tuan-tuan tengok mana patut insya-Allah nak hadiah itu ini dan sebagainya tuan-tuan sekalian. Insya-Allah boleh refer banyak tuan-tuan tempat. Mungkin tuan-tuan tak pernah tengok, orang Putrajaya pelik tak tahu kilang Quran ada dekat Presiden 14. Kalau sejud di Kuala Selangor memang pelik lah, saya tak nampak kilang tak mana. Presiden 14 berkena pakai wish, nak pergi 14 ke 16 pakai wish juga, memang bahasa tak kerti langsung. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, nikmat tuan-tuan kat Putrajaya ni ada kilang cetak Quran yang terbesar nombor 2 antara bangsa. So fikir-fikirkanlah mana yang patut buat terbaik for our preparation today, untuk kita bertemu dengan Allah pada besok hari. Wallahu alam, yang baik hanyalah Allah, yang lemah saya yang menyampaikan. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada kalimah-kalimah sama tersurat dan tersirat, tersinggung mana-mana pihak yang mendengar. Saya minta maaf banyak-banyak. Ampunkan saya, maafkan saya insya-Allah, dan doakan Ustaz Simbaharim sihat walafiat sampailah bila-bila masa, umur panjang dengan kebaikan. Na'udzubillah, jangan umur panjang dengan kejahatan. Wal'iyadzubillah min dzalik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.